Okay, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Semoga semua sihat sentiasa. PKP Alhamdulillah sihat. kes semakin meningkat. So, duduk rumah je. Jangan nak pergi mana-mana. Okay, tujuan video kita kali ni, kita akan berbincang mengenai Bai Al-Wafa. Jadi sebelum kita mula, kita kena kenalkan diri kita sendiri. Diri kita semua. Okay, jadi nama saya Muhammad Arif bin Sataruddin dari DPHU 4C. Nombor matrik DHU 2019-24484. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Fatihah binti Adam Malik. Saya daripada kelas DPHU 4C. Nombor matrik saya DHU 2019-23430. Okay, hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Fatihah Zahira binti Abdullah. Saya pada DPHU 4C dan nombor matrik saya DHU 2019-24557. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sharifah Hina binti Said Azizi. Saya daripada kelas DHU 4C dan nombor matrik saya adalah DHU 2019-24494. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fitri bin Syamsuddin. Saya pada kelas DPHU. Dan nombor matrik saya DHU 2019-24326. Jadi kita akan bermula tajuk kita dengan definisi. Definisi bai al-wafa. Dari segi bahasa, bai bermaksud jual beli dan al-wafa bermaksud pelunasan hutang. Bai al-wafa adalah satu bentuk transaksi yang muncul di Asia Tengah pada pertengahan abad ke-5. Ia merujuk kepada jual beli yang memberi hak kepada penjual untuk menebus semula barangan yang dijual dengan persetujuan pembeli. Jual beli al-wafa mempunyai waktu yang terhad dan telah ditetapkan, sebagai contoh setahun ataupun 2 tahun. Barang yang dijual menggunakan bai al-wafa biasanya adalah barang yang tidak bergerak seperti rumah kita, tanah kebun dan selainnya. Akad yang digunakan dalam jual beli adalah akad tijarah yang di mana untuk mencari keuntungan. Bai al-wafa ini dilaksanakan bagi menghindari terjadinya riba di dalam pinjaman. Terdapat beberapa aspek di dalam bai al-wafa ini, antaranya pertama, penjual dan pembeli berhak menamatkan kontrak pada bila-bila masa saja. Yang kedua, pembeli berhak menggunakan barang yang dibeli. Yang ketiga, pembeli perlu bertanggungjawab sekiranya barang yang dibeli rosak akibat dari kecuaian dan salah lakunya. Yang terakhir, pembeli tidak boleh memindahkan hak milik atau menjual kepada pihak ketiga. Jadi itu definisi bai al-wafa. Seterusnya kita akan pergi ke dalil berkenaan al-wafa. Silakan. Okey, pada bahagian saya akan berkongsi berkenaan dengan dalil-dalil pada tajuk bai al-wafa. Okey, berdasarkan dalil yang saya dapat, hanya yang ada ialah hadis dan beberapa asar daripada para sahabat. Dalil berkenaan bai al-wafa di dalam Al-Quran tidak ada disebut kecuali hadis sahaja. Hadis pertama yang saya dapat ialah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis dunya wa rakhasa fil araya, rawahu Muslim. Daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual yang bersyarat dan membenarkan menjual buah yang masih di pokok. Maknanya sekiranya buah itu belum lagi masak dan dia masih berada di atas pokok, maka boleh dijual. Sekiranya tapi dijual dengan harga buah yang telah masak. Okey, hadis riwayat Muslim. Okey. Seterusnya hadis yang kedua, an Amru bin al-Asri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala naha an bai'in wa syaratin, daripada Amru al-Asri bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi melarang jual beli bersyarat
iaitu yang dimaksudkan ialah riba lah. Okey, Nabi melarang unsur pembelian riba ini berdasarkan sebuah hadis yang di mana daripada Ali radhiyallahu anhuma, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tiap-tiap hutang yang menarik faedah maka itu adalah riba. Diriwayatkan oleh Al-Harith dan Abi Usamah. Oleh kerana itu, kita wajib menghindari riba untuk mengelakkan dengan melihat sebuah bentuk jual beli iaitu bai' al-wafa. Nak hindari daripada riba ni, keluarlah satu prosedur baru iaitu bai' al-wafa, di mana semua pihak memberikan sejumlah wang kepada pihak yang memerlukan dan pihak yang lain memberikan imbalan melalui akad jual beli dengan syarat bahawa barang yang telah dibeli tersebut haruslah dikembalikan kepada pihak yang pertama yang telah menjualnya apabila memiliki wang ketika telah sampai waktu dengan jumlah yang sama tanpa penambahan. Okey, seterusnya. Okay. Kita pergi ke hukum dan pandangan ulama mengenai tajuk ini. Silakan. Okey, seterusnya saya akan berkongsi mengenai hukum dan beberapa pandangan ulama. Okey, beberapa ulama. Okey, pertama kita akan tengok saya akan share beberapa istilah yang diorang pakai. Contoh dalam mazhab Maliki, diorang menyebut bai' al-wafa ni sebagai bai' thanaya. Kalau mazhab Syafi'i pula bai' uhdah. Kalau mazhab Hambali bai' amanah. Dan banyak lagi istilah yang diorang guna mengikut kesesuaian zaman diorang. Okey. Lepas tu sebahagian dalam kitab Hanafi diorang menyebut sebagai bai'u al-muamalah. Sebab bai' al-wafa ni satu benda yang terlibat ataupun terkait dengan jual beli. Okey, tapi dalam beberapa ahli fiqh sebelum zaman Nabi Muhammad, diorang tak ada ataupun tak dapat mengistilahkan hukum apa yang sesuai mengenai bai' al-wafa ni. Sebab pendedahan diorang pun masih kurang dan benda yang kalau kita cakap pasal ekonomi ke ataupun keperluan, diorang pun masih pakai apa yang ada. Kalau nak cakap pasal penindasan, memang berlaku tapi penindahan al-wafa ni agak kurang. Jadi diorang tak tahu, diorang cuma tahu jual dan beli. Itu saja. Bila sebut pasal istilah ataupun pandangan, sebelum zaman mutaakhirin iaitu zaman mutaqaddimun, dalam mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i, diorang berpandangan al-wafa ni diorang rasa benda ni dia tak boleh diharuskan ataupun kita tak buat pun tak apa. Sebab diorang rasa jual beli ni kita tak perlukan satu akad yang spesifik. Macam kita tak semestinya kita cakap saya beli, saya jual. Sebab benda tu bila kita nampak, bila ada customer datang ke, kita akan tahu dia mesti nak beli. Jadi kita mungkin bila tanya harga berapa, kita cakap harga berapa. Jadi kita bayar, automatik benda tu dah terjadi satu pembelian, satu jual beli. Tak semestinya akad yang terlalu rasmi dia orang nak cakap. Lepas tu, diorang rasa sebelum zaman Nabi, diorang rasa al-wafa ni lebih menedahkan kepada riba. Sebab diorang, itulah macam tadi saya cakap, diorang tak terdedah wafa ni apa, diorang takut bila kita haruskan ataupun bolehkan bai' al-wafa ni, masyarakat akan terdedah dengan riba. Sebab dia punya tujuan utama ialah sebagai satu benda untuk menghalalkan riba yang dilarang. Sebab bila kita tahu benda ni satu perjanjian ataupun hutang ataupun akad, mesti akan ada salah satu pihak yang merasa aku boleh lebihkan, aku boleh kurangkan, aku boleh bayar lambat, aku boleh bayar awal. Jadi dia orang tak nak keadaan macam tu. Seterusnya, bila sampai generasi selepas zaman Nabi, zaman terkemudian macam dah banyak Islam masuk, dah banyak Islam datang, dah banyak sunnah ataupun hadis yang Nabi bagi kat kita, terutama dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i, dia orang telah mengharuskan atau membolehkan bai' al-wafa dengan alasan
ia merupakan salah satu usaha untuk mengelakkan riba daripada terjebak dia untuk kita mengelakkan diri kita daripada riba. Okey. Sebab apa yang kita faham, benda ni salah satu keadaan yang memudahkan ataupun memberi kita kelonggaran. Salah satunya sebabkan keperluan manusia ataupun masyarakat yang terdesak dan telah menjadi satu kewajipan. Macam kita memerlukan makanan, kita memerlukan pakaian, kita memerlukan tempat tinggal, kita memerlukan sebuah kenderaan. Benda tu keperluan kita yang wajib dan mesti berlaku dan mesti ada berlaku di kalangan kita. Jadi bila semua mazhab tu dia nak memudahkan umat Islam, diorang fikir bila adanya bai' al-wafaq ni ataupun dibolehkan bai' al-wafaq ni jual beli, kita tengok contohnya jual beli di atas talian. Dan jual beli di atas talian ni tak semua kita dapat barang dulu. Ada yang kita kebanyakan jual beli mesti kita kena bayar dulu. Tapi tu tak sentuh pula istilah kita hutang. Bila kita berhutang, kita akan dapat barang dan kita akan meminta satu tempoh masa yang sesuai untuk kita bayar. Dan mungkin kita boleh minta lebih masa. Jadi itu diorang membolehkan ataupun bai' al-wafaq ni diharuskan ataupun dibenarkan, benda tu ada dalam kalangan kita. Sebab benda tu kalau kita tak boleh, kalau kita tak buat benda tu pun, tapi bila ada masyarakat yang susah ataupun mengalami masalah dalam masalah jual beli, hutang ataupun lewat bayar, semua tu benda tu akan mengganggu urusan seharian. Jadi kita pun nak mengelakkan pergaduhan ataupun selisih faham. Jadi bai' al-wafaq ni dibenarkan. Tapi sebahagian fuqaha ataupun ulama dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi, dia berpendapat kedua-dua penjual ataupun pembeli boleh menjual terlebih dahulu barang yang diorang beli walaupun diorang belum bayar habis dan diorang belum dapat barangnya. Macam kita beli online lah. Kita mesti bank in duit dulu baru dapat barang kan. Benda tu sama. Cuma benda tu mengikut perjanjian ataupun sesuai dengan setujunya dua-dua pihak. Yang jual setuju, yang beli pun setuju. Ikut masa yang diorang bincangkan lah. Asalkan benda ni tak ada selisih faham ataupun dua-dua pihak setuju, benda ni berjalan macam biasa dan sah hukumnya. Dan pada tahun 1997 dalam satu mesyuarat, diorang Majlis Penasihat Syariah memutuskan bahawa al-wafaq ni boleh dilakukan dan diharuskan dalam kalangan masyarakat Islam terutamanya selagi benda tu tidak berlaku kekerasan ataupun masam muka antara si penjual dan si pembeli. Benda ni boleh dilakukan dan sah hukumnya. Okey, terima kasih. Okey. Kita dengarkan pula apa syarat atau rukun bai' al-wafaq ini. Silakan. Okey, saya akan terangkan iaitu rukun dan juga syarat bagi bai' al-wafaq ini. Okey, rukun bagi jual beli bai' al-wafaq ni sama je dengan rukun jual beli yang umumnya, iaitu kena ada ijab, iaitu penyataan penjual, dan juga kabul, iaitu penyataan pembeli. Okey, dalam jual beli mengikut ulama mazhab Hanafi ni hanya menjadikan ijab dan kabul saja sebagai rukun akad. Dia ada dua saja, ijab dan juga kabul. Manakala pihak yang berakad, barang yang dijual, barang yang dibeli dan barang yang harga tu tidak termasuk di dalam rukun jual beli bagi bai' al-wafaq ini. Okey, seterusnya ialah syarat bagi bai' al-wafaq. Okey, syarat bagi bai' al-wafaq ini hanya dari segi penegasan bahawa barang yang telah dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual dan tempoh masa jual beli harus jelas ataupun tegas. Contohnya setahun ataupun 2 tahun. Okey, dekat sini saya bagi contoh lah ya. Nurul dia sangat memerlukan wang dan dia mempunyai sebuah kebun. Maka dijualnya kebun tersebut kepada Siti selama 2 tahun.
Okey, kemudian mereka pun telah bersepakat apabila tamat masa yang ditetapkan, Nurul pun boleh membeli kembali kebun tu daripada Siti dengan harga yang dijual di awal penjualan. Okey, itulah contohnya. Sekian daripada saya. Akhir sekali kita dengarkan apa aplikasi yang terdapat dalam sistem muamalat. Silakan. Berkongsi tentang pembiayaan modal kerja. Pada awalnya saya menerima tugasan yang diberi untuk menerangkan tentang aplikasi, tapi saya akan berminat untuk menerangkan pembiayaan modal kerja. Okey. Pembiayaan modal kerja dalam bawah Bai' Al-Wafaq terbagi kepada dua, iaitu mudarabah dan musyarakah. Okey, saya akan menerangkan yang pertama iaitu mudarabah. Mudarabah atau lebih dikenali sebagai kerjasama rakan kerja usaha. Mudarabah merupakan bentuk rakan kerja di mana salah satu rakan kerja yang disebut syahibul mal atau rabbul mal, iaitu penyediaan dana yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai rakan kerja pasif. Sedangkan rakan kerja yang lain disebut mudarib yang menyediakan keahlian usaha dan pengurusan untuk menjalankan usaha, perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan mendapatkan laba, iaitu keuntungan. Mudarib merupakan orang yang diberi amanah dan juga sebagai ejen usaha. Sebagai orang yang diberi amanah, iaitu mudarib dituntut untuk bertindak berhati-hati dan bertanggungjawab terhadap kerugian yang terjadi akibat kelalaiannya. Sebagai ejen usaha, mudarib diharapkan untuk menggunakan dan mengelola modal sedemikian rupa untuk menghasilkan keuntungan yang optimal bagi usaha yang dijalankan tanpa melanggar nilai-nilai syariah Islam. Nilai keadilan dalam akad mudarabah terletak pada keuntungan dan pembahagian risiko dari masing-masing pihak yang sedangkan melakukan kerja sama sesuai dengan proporsi keterlibatannya. Kedua belah pihak akan mendapat keuntungan secara profesional jika kerjasama tersebut mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, masing-masing pihak menerima kerugian secara profesional jika usahanya tidak mendapatkan hasil. Okey, yang kedua iaitu musyarakah atau lebih dikenali sebagai kerjasama usaha modal usaha. Secara terminologinya, menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, syirkah iaitu musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembahagian keuntungan berdasarkan nisbah. Musyarakah dapat juga merupakan satu bentuk kerjasama usaha di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan pengurusan usaha dengan perkadaran sama atau tidak sama. Keuntungan dibagi menurut perbandingan yang sama atau tidak sama sesuai kesepakatan antara para rakan kerja, dan kerugian akan dibahagikan menurut perkadaran modal. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Alhamdulillah, dengan berakhirnya penerangan daripada adik kumpulan kami yang terakhir tadi, berakhirlah perbincangan kita mengenai tajuk Bai' Al-Wafaq ini. Jadi saya harap apa yang disampaikan oleh kami memberi manfaat kepada semua. So, terima kasih. Assalamualaikum.